Kejap. Dia tengah recording. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh mula ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insya alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Saya excited ni sebab cuti. Kan lepas ni korang cuti seminggu. Tapi saya nak just ingatkan awak. Minggu depan hari Isnin pukul 12 kita buat kelas tambahan sebab tajuk ni tajuk besar dan tajuk elektrokimia tu yang nak keluar exam. Okay, now semalam saya salah kira. So terima kasih kepada Muaz. So Muaz yang tolong saya kira. So jawapan dia semalam saya salah formula sebab tu jawapan saya jadi besar. So jawapan yang betul adalah yang ini tau. 2000 darab 0.05. Lepas tu kita nak cari B. Kita nak cari beban. Kita nak cari beban Q. Kita nak cari beban Q ni kan. Jadinya yang ini, 2 ni. Kat sini kan darab. Kita tarik dia pergi ke sebelah. So dia jadilah bahagi. Alright. So jawapannya adalah 50. Okay, 50 Newton. Yang ni so nanti awak tengok balik tau. Senang kata saya salah perkiraan. Tu je. Lepas tu, satu lagi. Hari tu saya tertinggal yang ini sikit je. Okay. Yang ini pada muka surat. Yang ini saya pening sikit. Yang aras-aras air tu muka surat 0109. Ni tak apa. Nanti awak tengok balik recording. Kan kita cakap benda ni terbalik. Kalau sini udara masuk ni lajunya adalah rendah. Tekanannya adalah tinggi. So aras airnya sebenarnya adalah rendah. Dia terbalik. Yang ni relax je. Nanti awak tengok balik saya punya recording ni. Kalau sini laju adalah tinggi, tekanan adalah rendah. Aras air dia naik paling tinggi. Okay. Yang ini Haziq A. Okay, Assalamualaikum Haziq. Yang ini kat sini. So kita nak kata dekat sini sebenarnya air tu naik kat sini. Tapi dekat sini sebenarnya dia nak cari tekanan udara. So dia kat sini. So udara tu kat sini lah. Ini yang udara. Yang warna hijau tu adalah air. So saya nak berhenti sampai kat sini. Okay, so yang ini je saya nak betulkan. Saya minta maaf bagi awak pening sikit. Tapi saya nak move on daripada Bernoulli. Saya dah fokus hari ni nak belajar pasal elektrokimia. Yang ni nanti awak tolong tengok lagi sekali tau. Just check. This one adalah pada muka surat 109. Okay, done. Okay, yang ni korang relax. Sebenarnya saya kan dah bagi semua orang. Perasan tak dekat dalam grup Telegram awak saya siap tulis kat situ muka surat berapa. So basically untuk saya adalah untuk memudahkan awak. Sometimes kadang-kadang awak nak tunggu mood awak datang belajar tu kadang-kadang macam mana hidayah tu kadang-kadang datang cepat, datang lambat kan. So mana tahu nanti kalau awak nak buat ulang kaji, so bila saya letak link kat situ, awak lebih mudah lah buat ulang kaji. Okay, so hai Dafa, Assalamualaikum. So kita mulakan. Sekejap ya, Acap. Assalamualaikum. Acap, baru bangun ke? Kuzami. Acap, Kuzami baru bangun ke? Tak apa. Alright, so janji korang bangun. Siapa Acap? Masak ke Cap? Tadi. Okay, right. Sikit. Ha? Sikit lah. Wow. Alright. Okay, so now kita tengok kat sini tau. So hari ni, ini tajuk okay, kalau budak-budak Badung, awak pening saya ajar. Awak terus dia pergi rumah Cikgu Rizana, awak tanya Cikgu Rizana. Kalau tak, awak belajar dengan anak dia. Okay, kan anak dia pun kan kawan-kawan korang kan. So elektrokimia ni sebenarnya dia adalah subjek chemistry. So maksudnya budak yang pure science kan yang belajar chemistry, dia orang confirm terror tajuk elektrokimia. So sebelum tu kita nak cakap pasal elektrokimia. Elektrokimia ni dia daripada dua perkataan. Teka, kataan apa? Nama ni. Sambungan dari dua nama. Elektrik. Dia adalah dari dia adalah elektrik dan kimia. So, ini adalah kajian antara fenomena atau tenaga mengenai tenaga kimia dan tenaga elektrik. So, elektrokimia adalah satu kajian mengenai hubungan antara tenaga kimia dan tenaga elektrik. So, dalam elektrokimia ni kita akan belajar dua jenis sel. Okay. Satu adalah sel elektrolitik
Ni penat dah saya study ni. Harap-harap saya dapat deliver betul lah ni. Satu lagi adalah sel kimia. Okay. Sel elektrolitik dengan sel kimia. Sel kimia ni biasanya adalah bateri. So disebabkan kita study pasal sel kimia, kita dapat cipta banyak bateri. So bateri pun banyak jenis. Macam bateri handphone, dia boleh tahan lama. And then kita ada bateri yang dekat remote, remote TV. So basically itu adalah hasil daripada kajian sel kimia. So itu adalah salah satu contoh sel kimia. So nak kata kalau sel kimia, contoh paling senang adalah bateri. So yang ini, sel elektrolitik. Sel elektrolitik ni sebenarnya adalah satu sel yang melibatkan proses elektrolisis. So kalaulah awak nampak perkataan elektrolisis, lisis ni sebenarnya dalam sains adalah pecah. Maksudnya kita nak pecahkan dia jadi lagi khusus, pecah tapi menggunakan tenaga elektrik. Okay, kita nak pecahkan dia kepada juzuk yang lebih halus. Contohnya ada H2O. H2O, kalau korang ambil H2O, korang boleh pecahkan tak? Dalam H2O ni air. H2O ni bayangkan ini adalah molekul air. So, katakanlah, kalaulah saya cakap, katakanlah tiba-tiba katakanlah Hadif, dia kata dia nak minum air, saya nak molekul hidrogen saja. Saya tak nak molekul oksigen, ataupun saya nak molekul oksigen je tapi tak nak hidrogen. Boleh tak buat macam tu? Boleh tak? Boleh tak kalau cara biasa? Tak. Yes, tapi kalau kita gunakan elektrolisis ni, sebenarnya kita boleh pecahkan molekul air tu. Kita boleh pecahkan molekul air tu kepada juzuk yang lebih kecil. So itu yang kita belajar pasal elektrolisis. Itu yang saya nak cakap. Elektrolisis ni benda tu ada. Dia macam angin. Saya nak cakap tajuk kimia ni is something like you guys tak nampak tapi dia ada. Is there? Macam angin tak nampak tapi you guys boleh rasa. Hopefully saya ajar walaupun korang tak nampak, korang boleh rasa lah kan. So dalam hari ni kita nak cerita pasal elektrolisis. So elektrolisis ni sebenarnya dia adalah perubahan tenaga. Tenaga elektrik akan diubah menjadi tenaga kimia. So ini kita panggil dia adalah sebagai perubahan tenaga. Okay. Macam ni tau. Kalau dalam sains you guys nampak arrow ni dalam tajuk perubahan tenaga, arrow ni sebenarnya merujuk kepada bertukar menjadi, berubah menjadi. So kalaulah dalam tajuk yang ni, arrow ni dia memainkan peranan yang penting. You guys tak boleh tulis macam ni je. Dash macam tu tak boleh. So korang kena ada arrow. Okay, now, so hari ni, Alhamdulillah, so far so good. So hari ni kita nak cerita pasal sel elektrolitik tau. So sel elektrolitik dia melibatkan proses. Ingat tak beza kalau benda tu, model itu kita panggil sel elektrolitik. Proses ia berlaku, kita panggil dia sebagai elektrolisis. So elektrolisis adalah proses yang dijalankan oleh sel elektrolitik. Benda tu elektrolitik, sel elektrolitik. Proses tu adalah elektrolisis. Okay, so far. Okay tak? Ni korang pernah buat tak yang ni? Korang masa mendengar rendah ada tak buat pakai oren ke? Saya kadang-kadang saya rasa macam saya pernah cuba tau. Saya pakai lemon. Kononnya nak onkan lampu ni tau. Sebab kan saya selalu tengok YouTube, kita pakai buah lemon ke buah apa kan tiba-tiba dia boleh menyala kan. Tapi saya buat tak menyala. Maybe dia punya lemon tu tak banyak. Kalau awak tengok kat sini dia kena pakai banyak kentang. Okay. Now, yang ini sebenarnya adalah satu proses elektrolisis. Okay. Proses elektrolisis macam mana awak nak buat? Sebenarnya korang boleh buat kat rumah, korang boleh pakai pensel. Korang ada pensel. Pensel ni adalah karbon. Pensel ni sebenarnya kita boleh gunakan dalam elektrolisis. Okay, so kita tengok. Sebenarnya korang boleh buat. Okay, now, so hari ni kita nak belajar mengenai elektrolisis. Again, tadi kita dah kata, apakah itu elektrokimia? Elektrokimia adalah bidang kajian yang mengaitkan dua jenis sel. Satu adalah sel elektrolitik, satu lagi adalah sel kimia ataupun nama lainnya adalah sel Gotthard atau sel galvanik. Tadi saya kata, apakah contoh-contoh sel kimia yang ada dekat awak punya kehidupan seharian? Apakah contoh-contoh sel kimia yang ada?
What are the Bateri. example? Yeah, bateri. So bateri pun ada banyak jenis kan. Ada bateri kereta lain, ada bateri kat jam lain, bateri dekat handphone lain. Itu adalah salah satu kata aplikasi sel kimia. Kita dapat bina banyak bateri ikut keperluan kita. Kalau katakanlah untuk bateri jam lain sikit, bateri kereta lain sikit. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal sel elektrolitik. So maksudnya the whole thing ni, satu set the whole thing ni, ini kita panggil dia sebagai sel elektrolitik. Tadi saya kata sel elektrolitik menjalankan proses apa? Sel elektrolitik menjalankan proses apa? Elektrolisis. Ya, good. So awak tahu beza. So nama proses tu namanya adalah elektrolisis. Now, so marilah kita tengok dia punya gambar. Now, yang ni tak payah, saya terus masuk kat sini. Ini dalam buku SPS awak adalah pada muka surat. Okay, pada muka surat. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 75. Okay. Assalamualaikum Muaz. Okay, right. Muka surat 75. Nah, tadi kita kata apakah yang dia... okay. Tadi ikut saya. Elektrolisis, katakanlah saya ada air. H2O. Saya nak pecahkan H2O tu kepada unsurnya. Saya nak pecahkan dia kepada hidrogen dan juga oksigen. Air ni sebenarnya dia adalah sejenis molekul. Okay, so saya nak pecahkan hidrogen kepada oksigen, iaitu ini adalah unsur yang paling kecil. Yang paling ringkas. Paling ringkas. So, elektrolisis ni sebenarnya dia proses apa? Proses gabungan atau penguraian. Apakah yang dimasukkan sebagai elektrolisis? Penguraian. Elektrolisis, yes, very good. Dia adalah proses penguraian. Nah, dalam proses elektrolisis ni, kita nak cakap kat sini, benda yang paling penting sebenarnya, kita nampak benda ni adalah, tadi saya ambil satu contoh kentang ni tau. Kentang ni sebenarnya, dia boleh mengalirkan elektrik adalah disebabkan kentang ni, dalam kentang ni ada cas yang bergerak bebas, atau dalam kentang ada ion atau cas yang boleh bergerak bebas. Dan dalam kentang ni sebenarnya, okay, kalau kita kata dia boleh bergerak bebas, so kita kata dalam kentang ni kita kenali dia sebagai elektrolit. Okay, so dekat sini elektrolit kita ada dua keadaan. Elektrolit yang paling famous saya nak tunjuk adalah garam. Garam nama kampung, nama sains dia adalah natrium klorida. Katakanlah nanti lepas ni korang nak pergi kedai. Okay, awak boleh cakap saya nak natrium klorida. So benda tu adalah sama. Dia adalah garam. Garam tu nama saintifik dia ataupun nama dalam IC dia, natrium klorida. Maksud saya kalau awak cakap garam, orang Melayu je faham garam. Tapi kalau awak cakap kat overseas, dekat orang Arab, dekat Mak Saleh, kat orang Afrika, kalau awak cakap natrium klorida, oh dia tahu natrium klorida is what. Okay, so natrium klorida, saya nak bagi satu contoh. Natrium klorida ni sebenarnya dia adalah sejenis elektrolit. Okay, tetapi garam ni dia hanya boleh mengalirkan elektrik awak teka. Dalam keadaan pepejal ataupun kita jadikan dia larutan, awak teka. Mana satu yang boleh mengalirkan elektrik? Kalau untuk larutan. Yes, dalam bentuk cecair atau larutan. Very good. So dalam keadaan cecair atau larutan itu kita panggil dia sebagai dalam keadaan aqueous. Dan satu lagi sebenarnya kita boleh leburkan dia. Kita panaskan dia. Lebur. So kesimpulannya macam ni. Dalam proses elektrolisis ada cecair, ada medium yang paling penting. Medium yang paling penting sekali nak bagi cas-cas itu bergerak, kita panggil dia sebagai elektrolit. Okay. Now, elektrolit ni sebenarnya dia boleh berfungsi dengan baik dalam dua keadaan. Sama ada dalam keadaan aqueous ataupun dalam keadaan lebur. Katakanlah kalau garam itu dalam keadaan pepejal, kita tak panggil dia sebagai elektrolit. Sebab dalam keadaan pepejal, dia langsung tak boleh alihkan, tak boleh ada, dalam keadaan pepejal, tiada cas yang bebas. Maksudnya tak ada cas. Tiada cas yang bergerak bebas. Tiada cas bergerak bebas. Ni kalau pening tak apa, awak relax je dulu.
So saya baru nak masuk sini. So kesimpulannya, baru nak masuk soalan ni balik. Proses elektrolisis adalah proses penguraian katakanlah molekul air kepada unsur yang lebih kecil, iaitu hidrogen dan satu lagi adalah oksigen. Now, proses penguraian, lagi sekali, proses elektrolisis adalah proses penguraian sesuatu sebatian dalam dua keadaan tadi saya kata. Dalam keadaan apa? Lebur. Lebur. Yes, very good. Dalam keadaan lebur. Dan satu lagi? Aqueous. Yes, dalam keadaan aqueous. Baguslah, Dave. Now, pada juzuknya, apabila dia mesti ada apa? Yang ni tak apa. Apabila arus elektrik mengalir. So, kesimpulannya, apakah yang dimasukkan sebagai elektrolisis? Elektrolisis adalah proses menguraikan sesuatu sebatian dalam keadaan lebur atau aqueous dengan syarat mesti ada arus elektrik. Now, dalam kes ni, bateri ni yang hasilkan ada tenaga elektrik kan? So, awak tengok kat sini, kita tengok slow-slow tau. Korang pernah tengok tak bateri? Pernah belajar tak masa awak ambil RBT ada lagi belajar pasal benda ni tak, bateri ni? Korang pernah dengar anode dengan cathode tak? You guys pernah dengar anode dengan cathode tak? Pernah? Pernah? Yes. Pernah. Kalau cikgu awak ajar, kalau yang panjang sikit ni, yang sini pendek, yang panjang ni kita kenali dia, ini adalah terminal positif. Kalau saya ambil satu-satu tau. This one, saya ambil yang tinggi ni dulu. Yang tinggi ni, ini dia akan berhubung terus dengan satu, dia biasanya adalah sejenis logam ataupun sejenis pepejal. So yang ini kita kenali dia sebagai anode ke cathode. Kalau dia dihubungkan dengan terminal positif, this one anode ke cathode? Anode. Dia tinggi. Yes, very good. Yang ni, cikgu saya ajar, dia kata apa? Awak tengok kalau dia tinggi, yang ni tinggi, ini adalah anode. Kalau awak tengok dia pendek, cathode, ni, katik, cathode, this one, right? Ini kita panggil dia adalah sebagai cathode. Anode dan cathode ni sebenarnya adalah sejenis elektrod. Anode, cathode adalah elektrod. Senang kata benda ni, yang warna hitam ni saya lukis ni, yang ini contoh paling senang adalah macam karbon dekat pensel. So awak ingat, kalaulah yang jadi dalam keadaan pepejal ataupun logam ni, ini adalah kita kenali dia sebagai elektrod. So ni elektrod, ni elektrod. Kemudian, kalaulah dia dalam keadaan cecair, ini ataupun lebur, cecair, this one, ini kita kenali dia sebagai elektrolit. Dan satu sifat elektrolit, dia adalah membenarkan cas bebas bergerak. Ada elektrolit, cas tu bebas bergerak. Now elektrolit ni hanya boleh membenarkan cas itu bergerak bebas dalam dua keadaan sahaja, iaitu dalam keadaan lebur dan juga dalam keadaan aqueous. Aqueous adalah cecair. So far are you okay? Ini elektrolit. So kalaulah saya bagi awak nak saya tanya, apakah beza antara elektrod dan juga elektrolit? Apakah beza antara elektrod dan juga elektrolit? Kalaulah ikut kefahaman awak, apakah beza antara elektrod dan elektrolit? Kalau elektrolit dia dalam keadaan cecair. Very good, cecair atau lebur. Dan kalau dia, katakanlah kalau elektrod tu, tadi saya kata kalau elektrod tu biasa dia apa ni? Kalau elektrod dalam keadaan apa? Pepejal. Dia pepejal. Ataupun saya nak cakap pepejal, tadi saya salah sebut tau. Betul, pepejal. Maksudnya dia macam kayu lah. Keras kan? Pepejal ataupun kita nak cakap bahasa yang paling cantik untuk orang kimia, kita kata elektrod adalah konduktor. Elektrod adalah sejenis konduktor yang boleh mengalirkan elektrik. Tetapi kalaulah kita kata dia sebagai elektrolit, elektrolit adalah satu bahan yang membenarkan cas bergerak bebas. Ni cas bergerak bebas. Gerak bebas. So elektrolit ni cuma ada dalam dua keadaan je.
lebur dan juga aqueous. Okay. Tapi kalau kita kata this one, ini adalah kita panggil dia adalah sebagai elektrod. Elektrod adalah konduktor. Konduktor yang mengalirkan elektrik. Okay, konduktor ni apa? Konduktor ni adalah sejenis bahan dan biasanya konduktor adalah dalam keadaan pepejal. Okay. Right. So far sampai situ adalah okay. Now, saya tambah sikit tau. Yang ni saya dah masuk relax je sikit-sikit. Okay. Now, kat sini, tadi kita kata ada cas yang boleh mengalir. Saya ambil satu contoh adalah natrium klorida. Ataupun nama kampungnya adalah garam. Garam ni sebenarnya dia wujud adalah dalam bentuk natrium klorida ni. Natrium ni kalau kita pecahkan melalui elektrolisis, okay, natrium ni adalah cas positif. Klorida ni adalah cas negatif. Disebabkan ada elektrolit, cas ni akan bergerak bebas. So maksudnya dalam elektrolit ni ada cas positif. Okay, ada cas positif. Sekejap saya nak lukis cantik sikit. Dia ada cas positif. Dan pada masa sama, dia ada cas negatif. Ini cas negatif, cas negatif, cas negatif. Okay. Okay, cas ni dia special tau. Dia ada nama khas. Kalau cas itu adalah cas negatif, nama cas negatif itu biasanya orang kampung kita panggil dia cas itu adalah cas negatif je. Kita panggil cas negatif je. Tapi kalau dalam elektrolisis, cas negatif itu kita namakan dia sebagai anion. So far sampai sini okey tak? Anion cas negatif. Okay. Kalaulah di sini kita panggil dia cas positif ini, orang kampung macam kita yang tak belajar sains, kita panggil dia cas positif je. Tapi kalau dalam elektrolisis, cas positif dalam elektrolit tu ada nama lain, ada nama special. Sebab dia special sangat kan? Yang ini kita panggil dia adalah sebagai cas ini kita panggil dia yang positif, ini kita panggil dia sebagai cation. So senang kata disebabkan elektrolit ini okey, cas positif dengan cas negatif boleh bergerak bebas. Okey, soalan saya. Cas positif ada nama khas, ada nama yang special. Cas positif ni juga kita kenal dia sebagai apa? Cas positif. Cation. Cas positif, yes, namanya adalah cation. Very good. Kalau cas negatif? Anion. So, yeah, thank you. Alright. So, tadi disebabkan tadi. Okay, now, yang ini korang pernah jumpa tak dekat dalam RBT? Kalau yang ni, simbol A ni merujuk kepada apa ni? Ya, very good. So, saya terus tuliskan jawapan kat sini tau. So, jawapan kat sini adalah emitter. Tadi, sini saya tulisnya menyukat arus elektrik adalah emitter sebab dia simbol A. Okay, Nick, emitter. Okay, so Nick pilih seorang untuk jawab soalan. Nick pilih seorang untuk jawab soalan. Nick, takkan Ya. tidur. Okay, Tak ada. okay. Nak siapa? Acak. Okay, Cap. Acap, saya buat style macam ni pula, Cap. Kita fill in the blank, first come, first serve. Okay, Acap. Kita kat sini ada B, ada C, ada D, E, F dengan G. So, awak boleh jawab mana-mana soalan awak nak. Awak nak huruf apa? Yang awak rasa awak confirm betul. Saya pun tak confirm mana-mana. Cuba confidence sikit. Penat saya membebel tadi. B. Okay, B. Right, so B teka apa? Enak je. Yeay, dia macam awak kan. Awak tinggi lampai. Anode. Macam mana nak tahu? Sebab ni paling tinggi dalam simbol. Anode. Okay, lepas tu Acap nak siapa jawab? Pass pattern. Tak nak Fadil senang sangat. Muaz lah. Kan. Hadi bagian last ni yang tengah kosong-kosong ni. Jawab C tu. Okay, C apa? Anion. Ya, anion. Anion, okey. Anion. Awak jawab apa? Saya cakap Okay, so anion. Muaz, pilih orang. Awak cakap apa? Anion. Betul lah kan? Saya kata anion cikgu. Anion. An.
Oh tak apa. Muaz, dia just sebutan sahaja Muaz. Tapi saya faham. Saya bukannya cikgu English. So salah sebut pun tak ada markah. Tak ada tolak markah pun. Okay. Oh, So okey. Muaz pilih siapa? Caca, Caca. Caca. Lama dah tak dengar suara Caca. Caca line okey tak? Kalau tak okey Caca, awak boleh type je Caca. Caca, line okey tak? Tak okey kot ni Muaz. Ke Caca. Okey, kalau tak ada orang lain. Saya tak nak bagi awak stres. Okey. Macam tu. Nafa lah. Tu Caca Sekejap, malas. ada. Ada. Caca jawab. Okey. Okey, Caca nak jawab nombor berapa? Okey, Caca nak jawab E. Yeah, okey. Apa jawapannya? Tak. Okey, Caca, apa jawapannya E tu? Dia ada pilihan kat atas tau Caca. Ini dia pendek. So awak tadi kalau anode, kalau sebelah situ anode, E tu apa? Cathode. Yeay, terima kasih. Kesian awak. Okay, semoga hari ni berkat ilmu awak ni. Gigih nak masuk kelas walaupun lain tak lawa. Okay, so Caca pilih orang Caca. Yes, very good Caca. Awak nak siapa? Nisa. Okay, Nisa nak yang mana? Rasa confident boleh jawab betul. Ion bercas positif tu cation. Yeay, ini adalah cation. Okay, so ni dah. Okay, Nisa nak siapa? Zakira. Zakira. Okay, Zakira, kita ada D, G dengan H. So nak yang mana? D dengan H, ada H tu. Oh ada. Ada di bawah ni lah. D. Nak H ke? Nak apa? D. D? Tak nak. Okay, apa jawapannya? Alah, boleh lah. Macam mana nak sebut cikgu? Rheostat. Boleh, Rheostat. Alah, saya pun bukannya sebut betul pun tak apa saya sebut kan. Rheostat. Alright. So sebenarnya rheostat ni kalau tak ada pun tak apa. Dia still boleh jalan. Tapi dalam kes ni rheostat ni dia nak control arus elektrik tu. Jangan overflow. Nanti kata bakar, meletup. So itu je lah fungsi rheostat. Tapi kalau tak ada, rheostat ni tak ada. Proses elektrolisis tu masih boleh berlaku. Maksudnya kalau saya nak buang satu bahan, saya buang rheostat. Okay? Tapi awak tahulah rheostat ni fungsinya adalah mengalirkan arus elektrik. Okay. So Zakira nak siapa? Sorry. TA tinggal G dengan H je. TA nak mana? Yo, cikgu. Saya nak G. Ya, nak G. So apa jawapan G? Elektrolit. Yes, elektrolit. Okay, so elektrolit ni adalah sejenis larutan atau leburan. Maksudnya dia adalah bahan yang boleh mengalirkan elektrik sama ada dalam keadaan cecair ataupun dalam keadaan aqueous ataupun lebur. Okay, contoh paling senang saya kata adalah larutan garam. Larutan natrium klorida. Okay, tapi ada juga bahan walaupun dia dalam keadaan leburan ataupun dia dalam keadaan aqueous, dalam keadaan larutan, dia tidak boleh mengalirkan elektrik. So nama itu, jom sama-sama. Apakah jawapan dia? Itu namanya adalah bukan? Elektrolit. Elektrolit. Contoh bukan elektrolit macam adalah larutan gula. Elektrolit. Sebab gula tu walaupun awak dah cuba nak leburkan dia, walaupun awak buat dia dalam bentuk aqueous, dia tetap tak boleh mengalirkan elektrik. Elektrolit. So kalau lah orang tanya apakah contoh-contoh bahan bukan elektrolit? Contohnya bukan elektrolit. Contohnya awak boleh buat larutan gula. Apa lagi? Kopi. Naftalena. Awak tahu tak naftalena ni apa? Naftalena ni buat gegat. Pernah dengar buat gegat tak? Ada lagi ke orang? Saya ingat dulu nenek saya suka pakai buat gegat. Nak elak halal lipas.
Nanti saya rasa ada baju bau ubat gegat. Korang tahu tak ubat gegat? Yang dia macam dia macam pepejal, Tahu. lepas tu dia boleh hilang. Tahu? Tak tahu? Tahu. So ubat gegat tu walaupun korang bakar dia tak akan boleh jadi elektrolit. Dia tak boleh mengalirkan cas-cas yang bebas, ion-ion yang bebas. So kita kata bahan-bahan yang tidak boleh membenarkan cas-cas tu bergerak bebas, kita panggil dia sebagai elektrolit. Bukan elektrolit. Kalau bahan tu boleh memberi cas tu bergerak bebas, kita panggil dia sebagai elektrolit. Contoh air, kalau korang perasan, air 100+. Korang pernah baca tak air 100+ kat belakang? Dia kata ada elektrolit. So maksudnya sebenarnya dia ada garam dalam tu. Tapi tak adalah dia boleh buat awak punya tiba-tiba awak boleh mengalirkan elektrolit. Tak adalah. Tapi kita nak kata elektrolit adalah satu bahan yang ada cas. Sebenarnya kita pun ada banyak cas. Korang pernah perasan tak? Tapi itu cas-cas yang lain macam cas elektrostatik. Yang dia boleh awak pegang benda troli, lepas tu awak boleh terasa ada cas. Itu panggil elektrostatik. Senang kata dalam sekeliling kita ada banyak cas dan cas tu boleh dipindahkan. Ubat gegat tu, bukan ubat, ubat gegat, ubat gegat tak boleh makan. Jangan. Ubat gegat tu walaupun dia bentuk dia bulat-bulat ke whatsoever, cute-cute, awak tak boleh makan. Dia bukan ubat untuk dimakan, Zakira. Okay. Right, nanti saya cari Google, saya cekkan daftar Lina untuk awak. Okay. Nanti kita cari ubat gegat yang mana satu. Okay, so kita nak cerita pasal itu saja. Okay, now kita nak tengok ni senang je. Okay, ini adalah terminal ni tau. Terminal ni sini anode, sini cathode. Okay, anode sebenarnya dia adalah terminal positif. Anode akan tertarik kat siapa? Anion ke cation? Anode suka kat siapa? Anion. Sebenarnya anion ni casnya adalah cas negatif. Macam ni. Macam lelaki. Orang kata saya nak cakap hukum alam, nature's law. Fitrah manusia. Fitrah Tuhan jadikan kita. Lelaki akan tertarik kepada perempuan. Perempuan akan tertarik kepada lelaki. Senang kata kalau cas itu berbeza, dia akan tertarik. Kalau cas tu sama, dia akan tertolak. So itu kita panggil dia sebagai memang nature's law, hukum alam. So sama juga dalam kes ini. Kalau dalam kes ini, terminal positif kita kenali dia sebagai anode, terminal positif. Terminal positif akan tertarik dengan anion. Kenapa dia suka anion? Sebab anion casnya adalah negatif. Okay, awak tengok. Kalau terminal tu positif, dia akan tertarik pada cas negatif. Kalau cas itu terminal tu negatif, contohnya cathode. Cathode ni sebenarnya terminal negatif, elektrod negatif. Tapi anode ni suka siapa? Soulmate untuk anode ni siapa? Cation. Cation. Kenapa cathode suka cation? Sebab dia berlawanan. Ya, sebab dia berlawanan. Sebab very good. Cathode adalah negatif. Cation adalah positif. Maksudnya macam ni. Benda tu pelengkap. Macam biasanya kalau orang tu macam dia nakal sikit. Dia sukalah partner dia yang baik sikit. Maybe dia baik sikit, dia nak suka partner dia yang nakal sikit. So basically nature's law, macam kadang-kadang awak perasan budak nakal-nakal sikit ni, boys yang nakal-nakal sikit, girlfriend dia baik, sopan santun. Perempuan yang sopan santun ni, awak tengok dia suka boy yang nakal-nakal sikit. So basically sebenarnya kita nak cakap benda tu adalah pelengkap. Pelengkap in sense of kalau seorang tu suka bercakap, seorang lagi diam, tukang dengar. So benda tu adalah nature's law. So sama juga dalam kes ni. Dalam kes ni, kalau cathode tu adalah charge dia adalah negatif, nakal sikit, negatif sikit, ni, of course lah dia akan tertarik pada yang positif. So yang tarik pada positif adalah cation. Katakanlah dia ni positif, baik jenis, dengar cakap je, sopan je. Okay, so dia nak bagi spice, bagi hidup dia lebih colourful, dia akan tertarik pada yang mana satu sebab dia dah positif dah kan. So dia akan tertarik pada yang negatif. Sebab tu anode akan tertarik pada anion. Nampak tak? Boleh faham tak dia punya konsep kat sini? Kenapa dia tertarik? Adalah disebabkan oleh charge yang berlawanan. So far, are you okay sampai sini? Okay tak? Laju sangat tak saya? Okey. Cikgu. Okay, Alhamdulillah. Okay, now saya nak masuk lebih sikit je, Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba
Sebab dalam buku SPS baru saya perasan ini adalah tajuk yang paling panjang tau. Dan satu lagi, sebenarnya kenapa saya takut masuk tajuk ni? Sebenarnya tajuk ni tak susah untuk saya. Sebenarnya saya punya minor, major saya bio. Saya cikgu sains tapi kita ada major, ada minor. Major saya punya kekuatan saya sebenarnya bio. Tapi saya ada minor saya chemistry. Sebenarnya saya boleh ajar chemistry. Tapi saya tak tahulah chemistry sebab saya pernah susah nak faham pun tajuk ni. Itu yang saya rasa saya ada rasa nervous sikit. Lepas tu saya fikir kalau saya lepas saja daya, saya lepas saja tajuk fizik, tajuk elektrokimia ni tak ada hal. Tapi struggle lah juga. Saya rasa nasib baik masa tajuk daya tu ada Zak dengan Ipan. Adalah juga lawan bercakap. Kalau tak saya rasa tak ada siapa faham kot. So nasib baik lah kat situ. So saya ada confidence sikit lah nak belajar tajuk, nak ajar awak tajuk elektrokimia sebab saya dah lepas tajuk daya. Dia macam nak boost saya punya confidence sikit-sikit. So insyaAllah saya okay. InsyaAllah. Right. So now dalam proses elektrolisis, dalam proses elektrolisis kita nak cakap benda yang paling penting adalah elektrolit. Elektrolit. Senang kata dekat sini kita ada elektrolit jenis nama dia adalah plumbum. Elektrolit namanya adalah plumbum. Plumbum bromida. Okey, saya bagi awak satu tips macam mana awak nak tahu benda tu elektrolit. Elektrolit ni nama dia biasanya yang depan ni plumbum ni adalah logam. Bromida ni biasanya bukan logam. Kalau naftalina nama satu atau glukosa nama satu, awak memang terus tahu itu bukan elektrolit. Biasanya nama elektrolit, yang ni kita boleh tahu. Contohnya macam nama awak macam Hadi Hariri, katakanlah Ashraf Azlan, kita dah tahu itu Melayu. Kalau katakanlah kita nama dia siapa, macam nama India, awak dah tahu katakanlah itu India. So basically daripada sini pun nama dia, awak boleh tahu dia elektrolit atau tak. Saya bagi awak satu tips. Ni saya tahu sikit ni sebab this is chemistry. Kalau lah macam saya kata tadi garam, natrium klorida. Natrium ni adalah sebenarnya sejenis logam. Klorida ni sebenarnya adalah bukan logam. Dan saya tambah satu tips tau. Normally nama logam ni, nama dia semua belakang ada huruf M tau. Okay, contoh logam, saya ambil satu contoh logam. Contoh logam yang paling famous, katakanlah saya ambil satu natrium. Bagi saya contoh lain, contoh logam, natrium. Saya ambil magnesium. Saya ada kalium. Bagi saya contoh lain. Plumbum. Ya, very good. Dah bijak. Lagi? Cikgu, kalau kalsium tu logam ke? Kalsium adalah logam. Very good. Kalsium ni ada wujud dalam bentuk korang pil kalsium. Ada juga kalsium dalam bentuk logam. Okay. Lagi. Ada lagi tak yang korang tahu? Logam-logam yang korang tahu? Yes, very good. Kuprum. So awak nampak tak? Kalau lah logam, biasa logam, belakang dia huruf ada M kat belakang, ini adalah logam. So biasanya, macam saya kata dia pelengkap, logam dia akan combine dengan bukan logam. Okay. Antara logam ni dia disusun pula nanti daripada ikut kereaktifan. Kalau korang tahu susunan logam, sebenarnya korang boleh buat boom. Kalau dia paling reaktif, dia akan meletup cepat. Kalau dia kurang reaktif, dia tak ada tindak balas. Contoh macam orang pakai emas. Kenapa dia pakai emas? Sebab emas dalam susunan kereaktifan, emas ni adalah paling kurang reaktif. So that kind of thing. So kat sini boleh faham tak? Kalau kita kata elektrolit, contoh-contoh elektrolit, apa-apa korang nampak soalan. Elektrolit ni biasanya awak tengok kalau yang kat depan dia macam ni. Kalau sini plumbum, ada okay. Belakang ni bukan logam. So ini adalah sejenis elektrolit. Okay, so awak ingat macam tu je. Tapi masalahnya plumbum bromida ni, contoh plumbum bromida ni, dia hanya boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan lebur ataupun dalam keadaan aqueous. Dalam kes ni dalam keadaan lebur. Tapi kalau plumbum bromida, dia dalam keadaan pepejal, dia tak boleh mengalirkan elektrik langsung. Okay, now dalam eksperimen ni, dan satu lagi kita tak buat ni dekat
sekolah sebabnya if I'm not mistaken, nanti saya tanya balik Cikgu Rizana, bromida ni nanti dia akan hasilkan satu gas tau. Nama gas tu adalah gas bromin. Gas bromin ni saya rasa bau dia kuat dan dia boleh merosakkan awak punya deri hidung. So basically kita kena buat dalam kebuk asap. Dan biasanya eksperimen ini kita tak buat sebab dia bahaya. Tapi benda yang paling saya suka, saya doa hopefully kita cepat baik. Best satu bahasa kimia adalah eksperimen. Sebab bila kita buat eksperimen, kita akan dapat dia punya jawapan dia paling terus on the spot kita dapat result dia. So hopefully kalau kat sekolah nanti kita akan buat eksperimen ni. Now dalam tajuk ni, eksperimen kimia ni saya suka sebab dia on the spot. Kita boleh nampak. So sebab tu saya kata kimia is something yang sometimes kita susah nak explain tapi kita tahu dia ada. Contoh saya ambil satu contoh. Katakanlah saya ada plumbum 2 bromida ni kan. Plumbum 2 bromida ni saya kata dia adalah sejenis elektrolit. Kenapa dia boleh jadi elektrolit? Sebab kalau dia dalam keadaan lebur, dia boleh mengalirkan elektrik. Saya kata dalam keadaan lebur, dia boleh alirkan elektrik. Alirkan elektrik. Okay. Now, so saya ambil 2 gambar. Disebabkan kita tak boleh buat eksperimen, saya tunjuk awak pakai gambar je. Now, awak teka dalam kes ni satu, sekejap, bismillah, nak kalah apa? Okey, biru. Okey, kita ada mentol kat sini. Ini adalah gambar A, ini adalah gambar B tau. Yang dalam gambar A ni, plumbum ni dalam bentuk serbuk. Okey. Dia dalam keadaan serbuk. Ni serbuk. Yang ini kita leburkan dia. Kita panaskan dia. Dia dalam keadaan lebur. Leburan atau larutan. Dia dalam keadaan lebur. Okey, awak teka antara A dengan B ni, mana satukah yang mentol dia menyala? Antara A dengan B, mana satukah mentol yang akan menyala? B. B. Very good. Kenapa yang B ni awak teka mentol tu boleh menyala? Kenapa yang B ni mentol boleh? Yes, dia lebur. Sebab plumbum 2 bromida ni dalam keadaan lebur. So apa bestnya kalau dia dalam keadaan lebur? Siapa yang suka? Mengalirkan elektrik. Ya, mengalirkan elektrik. Very good. Satu, dia boleh mengalirkan elektrik. Good. Lagi satu, Zak cakap apa? Lagi sekali Zak. Elektrolit. Ya, dia adalah sejenis elektrolit. So elektrolit ni maksudnya kita nak cakap macam ni. Bila dia dalam keadaan lebur, satu yang kita boleh nampak daripada mentol ni boleh nampak sebab kita kata dekat sini ada arus elektrik. Dia boleh bagi mentol tu menyala. Now, macam mana dia boleh menyala adalah disebabkan kalau kita nak cerita pasal plumbum 2 bromida ni, kita kata dia yang ini mentol ni menyala, maksudnya ada arus elektrik mengalir. Arus elektrik mengalir. Elektrik mengalir. Okey. Kenapa? Sebab bila lah plumbum 2 bromida ni, kita leburkan dia, ada pergerakan cas bebas. Ya, bahasa cantik. I'm looking for bahasa yang cantik. Sekejap, sabar. Sebab ada ion-ion bergerak bebas. Sebab ada ion-ion bergerak bebas. So kesimpulannya kita ada plumbum bromida. Plumbum bromida ni boleh mengalirkan arus elektrik ataupun membenarkan ion-ion bergerak bebas dalam keadaan pepejal ke atau dalam keadaan leburan? Leburan. Yes, very good. Now, kita tengok buku SPS awak. Buku SPS awak adalah pada muka surat berapa ni? Pada muka surat 76. Awak tengok pada muka surat 76. Kita tengok dulu dia punya hipotesis. Korang ingat lagi tak pun boleh ubah? You guys boleh ingat? Kesiannya ni keluar masuk line dia tak bagus ni. Now, korang ingat lagi tak pun boleh ubah? Risaunya. You guys ingat lagi pun boleh ubah tak? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Kalau lah pun boleh ubah tu jenis yang langsung tidak berubah. Maksudnya kita gunakan sama. Okey, macam ni lah. Saya ambil 1-2 gambar ni paling senang. Okay. Right. Tadi sebab dia kena pakai 2 gambar. Satu lagi sebab kita tak buat eksperimen tau. Lepas tu satu lagi, Muaz, saya nak beli apps yang cikgu
cikgu belajar tu mahal tau. Itu cikgu kimia. Siapa saya perasan Muaz, Dafa pergi tuition yang macam tu, actually you guys pergilah sebab dia orang biasanya sebab dia orang bergantung itu dia orang punya pendapatan. Dia orang mengajar secara kita panggil dia macam cikgu swasta macam tu, which is bagi saya tak ada masalah. Bagus. Tapi boleh saya bagi satu tips tak, kalau korang ikut mana-mana tuition yang luar, awak belajar kat luar, segala ilmu yang diorang bagi korang ikut, tapi satu je, kalau tips menjawab periksa ataupun cara-cara skill menjawab periksa mengikut format SPM, awak dengar cakap cikgu. Tu je. Normally saya bagi awak satu tip. Biasanya cikgu-cikgu swasta ni, cikgu-cikgu yang macam yang tu, dia muda tau, dia ada energi. Ilmu yang dia sampaikan tu tak ada masalah tau, betul. Tetapi sebab biasanya diorang tak ada experience menanda. Sebab kalau menanda SPM, kita tetap nak cikgu kerajaan tau. Cikgu tetap. So dekat situ diorang maksudnya diorang tak berpeluang jadi penanda kertas. Okay. So kebanyakan cikgu yang ada kat sekolah kita ni adalah cikgu penanda kertas. So basically kalau mana-mana tuition korang pergi, mana-mana seminar korang pergi, mana-mana teknik apa-apa korang pergi, korang dengar semua isi. Tetapi kalau teknik menjawab, pendapat saya, ini personal opinion, awak follow cikgu kat sekolah. Sebab kebanyakan cikgu kat sekolah tu adalah penanda kertas. So senang kata kalau dia ajar sama je, cikgu yang awak punya tuition dengan cikgu dekat sekolah, dia sama, is okay. Tapi kalau tiba-tiba dia wujudkan konflik, cikgu tuition awak cakap A, cikgu sekolah awak cakap B. Pendapat saya, ikut cikgu sekolah. Fakta saya, kenapa ikut cikgu sekolah? Sebab cikgu sekolah ni dia ada satu yang cikgu tuition tak ada, adalah kemahiran menanda dan kemahiran expose dengan kertas soalan. So basically kat situ je. Tapi masalahnya KSSM kan, saya tak sure sangat. Kalau sains kat sekolah, cikgu yang expert biasanya pasal sains ni adalah cikgu Zainab, cikgu Rizana first of course. Lepas tu cikgu Zainab. Saya lebih kepada bio tapi saya boleh ajar. Okay? Sebab tu kalau perasan saya tak expose awak teknik menjawab dulu sebab saya nak study dulu. Okay? Now, membebel je. Now, kita tengok kat sini. Bila lah kita kata pemboleh ubah dimalahkan adalah benda yang dekat dalam set A dengan set B ni sama. So daripada gambar ni, apakah yang awak nampak sama? Apakah yang dekat A ada, dekat B pun ada? Dua-dua ada. Itu yang dipanggil malah. So berdasarkan gambar A dengan B, apakah yang dimalahkan? Apakah yang sama dekat dalam set eksperimen A dengan set eksperimen A dengan set eksperimen B? Apakah yang sama? Mentol. Yeay! Awak cakap kalaulah satu kita kata jenis mentol. Dia kalau pula pemboleh ubah, biasanya dia mesti ada parameter kat depan. Jenis mentol. Macam tu. Okay. Actually Muaz, saya suka tau korang pergi yang tuition yang itu. Sebab satu yang saya perasan cikgu-cikgu ni, satu dia orang muda tau. Dia orang ada height muda tau. So which is, yang itu saya tak ada. So basically dia orang ajar seronok. Dia macam fun kan. So dia bagus. Cuma masa teknik menjawab tu je, awak careful sikit. Sebabnya kenapa? Sebab kami dah ada experience tahun lepas dengan subjek maths. Sains tak ada sangat. Saya tak tahu maths. So cikgu maths dia ada rasa macam ajar lain, jawab lain. Macam tu lah. Tapi bagi saya sebenarnya mana-mana cikgu niat dia baik. Nak bagi awak yang terbaik. Cuma bila tiba-tiba awak sampai kat satu pilihan, cikgu cakap A, satu lagi cakap B, ikut cikgu teknik cikgu kat sekolah. Itu je. Alright. So kat sini adalah jenis mentol. Ada tak apa-apa lagi yang sama? Dimalahkan jenis mentol. Hadif kata mentol ada lain tak? Apa yang sama? Apa lagi yang sama? Swiss, bateri, Lagi sekali. Apa Cap? Swiss. Swiss. Okay. Swiss. Okay. Cap, dia macam ni. Okay, very good. Saya faham. Tapi maafkan saya, Cap. Jawapannya tak berapa betul. Okay, macam ni. Kita nak cari satu pemboleh ubah. Maksudnya kalau dia tak ada, eksperimen tu tak boleh jalan. Kalau dalam kes ni kan, Cap, sebenarnya Swiss ni kalau tak ada, pun eksperimen ni boleh jalan. Tapi tak apa kalau awak jawab tu sebab awak tak buat eksperimen ni, therefore of course awak tak tahu. Cuma kita nak kata pemboleh ubah ni something is very important. Kalau lah tengok cerita, Swiss ni macam pak bacak. Dia tak ada pun tak ada fungsi. Dia ada ke tak ada fungsi. So in this case, kenapa Swiss saya tak terima sebagai pemboleh ubah dimalahkan? Sebab kalau dia ada ke tak ada,
dia tak ada perbezaan. Make macam nak cakap, no different at all. Dia tak ada beza pun. So Swiss saya tak terima. Lagi. Jenis surat karbon Jenis elektron. Yeah, very good. Okay, so ini adalah rock carbon. Nampak tak? Dekat sini pakai rock carbon. Dekat sini pun pakai rock carbon. So kalaulah kat sini kita panggil dia adalah sebagai, kalaulah katakanlah sebenarnya yang betul adalah jenis elektrod. Tetapi yang ni saya berani, ini Cikgu Rizana ajar saya. Kalaulah tiba-tiba tak tercapai di akal awak nak tulis jenis elektrod, awak tulis je rod carbon. Okay, so maksudnya dua-dua pakai rod carbon yang sama. So itu yang kita panggil dia sebagai dimalakan. Okay, so satu lagi. Now, dimanipulasi. Sebab dalam buku SPS dia pakai satu gambar. Bila dia pakai satu gambar, awak tak nampak beza. Kalau awak nak suruh saya lukis lagi satu, saya rasa nangis awak tengok lukisan saya. So, baiklah saya pakai yang ini kan. Daripada saya mendera mata awak tengok lukisan saya kan. So, daripada gambar A dengan B ni, apakah yang berbeza? Kita manipulate dia, kita bezakan dia. Kalaulah bergerak balas, hasil eksperimen. Keadaan serbuk pelambung cikgu. Yes, so kita kata keadaan plumbum bromida. Yeah. So kita kata kat sini adalah, baguslah Hadi, saya rasa boleh budak-budak ni. Okay, now, so dekat sini adalah keadaan bromida, plumbum bromida. Plumbum bromida. Sebab satu adalah dalam keadaan serbuk dan satu lagi adalah dalam keadaan leburan. So itu adalah dimanipulasi. Okey, katakanlah apakah bergerak balas? Apakah hasil yang korang tengok ni? Apakah yang bergerak balas? Bergerak balas tu adalah hasil eksperimen. Eksperimen ni result dia korang nampak apa? Yes, apa? Korang nampak apa? Yes, orang kata kat sini adalah keadaan mentol. Mentol tu menyala atau tak. So, kat sini adalah katakanlah dekat sini yang bergerak balas. Kita nak cakap adalah hasil eksperimen, result. So result tu apa yang kita nampak daripada result eksperimen tu? Yang kita nampak adalah keadaan mentol. Kalaulah katakanlah awak tak dapat perkataan keadaan mentol. Sains ni sebenarnya senang tau, dia just make sense je. Awak tulis di situ mentol menyala atau tidak. So kalaulah keluar banyak-banyak soalan SPM, sebenarnya soalan pasal eksperimen yang senang. Tapi masalahnya sebab kita tak buat eksperimen, tu yang saya rasa pening sikit kan. Okay, now kita salin balik jawapan dia tadi. Okay, so dalam kes ni kita pakai apa? Kita pakai sama lah. Ini bukan SPS tau. Kita pakai sama plumbum 2 bromida. So tadi, selain Hadi diam. Okay, Hadi diam. Okay, apakah pemulia ubah yang dimanipulasikan? Tadi Hadi ada cakap, apakah pemulia ubah dimanipulasikan? Yeah, very good. Keadaan plumbum 2 bromida. So, keadaan plumbum 2 bromida. Tapi dalam eksperimen ni, dia pakai 3 keadaan tau. Dia pakai keadaan tu adalah leburan, larutan ataupun pejal. Tapi saya tulis kat situ adalah keadaan plumbum 2 bromida. Apakah yang bergerak balas? Tengok daripada eksperimen ni kita nak tengok apa? Hasil. Yes, hasil. Okay, hasil tu macam mana nak tengok adalah daripada keadaan. Yeah, very good. Terima kasih. So katakanlah Nisa kata hasil. Hasil tu dia general tau. Hasil tu macam mana kita nak tengok? So dalam eksperimen ni hasil dia adalah keadaan mentol. Okay. Yang ni Afkar jangan jawab. Jenis dimalakan. Apakah pemboleh ubah yang dimalakan? Yang dalam dua-dua keadaan dia mesti ada.
Hadi jangan jawab. Rod carbon. Yes, very good. Rod carbon. Kalau dalam kes ni dia tulis sini electrode carbon. Electrode carbon. So boleh faham tak kat sini? Slow-slow je. Sebab saya tak boleh nak marah awak satu, kita dah lama tak buat eksperimen. So basically, tak lah. Bila saya fikir pasal keadaan pandemik ni, saya rasa stres tau. Saya rasa stres. Tapi masalahnya, saya cikgu pun saya rasa stres. Saya tak boleh bayang awak punya stres lah. Okay, so tak nak lah. Saya rasa entahlah, saya tak boleh nak explain saya punya perasaan. Lagilah awak punya perasaan tu kan. Okay, tapi tak apa. Saya rasa everything happen for a reason. Lepas tu satu lagi, untuk saya, ayat ni saya tak sepatutnya pakai. Tapi dalam in this condition, saya fikir sebab semalam saya baru tengok ada seorang doktor, dia kata dia ada cerita lah. Dia kata, yes, kita memang tak nak keadaan ni. Tapi dia kata sebenarnya ada orang lagi teruk. Dia kata, okay, tak salah nak komplain. Tapi jangan asyik nak komplain. Dia kata kalau dia rasa boringnya duduk rumah, bosannya duduk rumah kan. Kata fikirlah dekat frontliner tu yang tak ada masa nak bosan. Dia orang penat, lagi penat. So basically walaupun kita rasa macam kita punya, what do we call, kita punya tanggungjawab. Macam mana kita nak cakap action kita, tindakan kita ni tak memberi kesan. Tapi tindakan kita ni sebenarnya tindakan kita duduk rumah menjaga SOP sebenarnya dia membantu. Walaupun awak rasa tak membantu. Sebab saya fikir macam doktor tu kata, kalau semua orang fikir tak membantu, dia akan jadi lagi teruk. So basically kita cuba je bertahan dan duduk dulu kat rumah kan. So yang itu je lah kita boleh buat kan. Okay, now keadaan mental. Marilah kita kembali ke asal sini kan. Cerita benda tu takkan habis kan. Okay, mana satu yang akan menyala? Mana satu yang tak akan menyala? Pepejal ke, leburan ke, larutan? Okay, sebelum tu mana satu yang tak menyala? Pepejal. Kita ada 3 keadaan. Pepejal ke, leburan ke atau larutan? Mana satu yang tak menyala? Pepejal. Yes! Ini tak menyala. Kalau leburan ni boleh menyala tak mentol? Boleh. Boleh. So sini menyala. Sini pun menyala. Okay. Now kita teka. Okay. Ini hero dia tau. Leburan dengan larutan. Kenapa dalam keadaan leburan dengan larutan, mentol tu boleh menyala? Kenapa? Ada apa? Mentol menyala disebabkan ada apa? Apakah sebab? Kita nampak, pemerhatian benda yang kita nampak mentol menyala. Inference sebab kepada pemerhatian. Kenapa mentol tu menyala? Sebab ada ion yang bergerak. Bebas. yeah. Okay, kalau kat sini saya ambil satu kan. Kalau daripada sini, kalaulah dia menyala kat sini, kita kena cakap macam ni tau. Sebab ada arus elektrik yang disebabkan arus elektrik. Jangan salin. Okay, dua-dua jawapan ni sama tau. Saya buat macam ni. Okay. Arus elektrik mengalir. Saya nak ambil zat punya jawapan ni. Mengalir kerana ada ion bebas bergerak. Kalau sini, senang je. Lawan je lah. Tiada arus elektrik. Dah tak payah lebih. Tiada arus elektrik mengalir. Okay. Right. Okay. Now. Okay, jom kita jawab soalan. Mengapakah elektrolisis dapat berlaku pada sebatian ion dalam keadaan lebur? Tadi saya dah cakap. Benda ni ulang je balik daripada atas. Kenapa elektrolisis dapat berlaku? Kenapa proses elektrolisis tu berlaku? Sebab kata bila mentol tu menyala, kita kata elektrolisis tu berlaku. Kalau mentol tak menyala, elektrolisis tak berlaku. So sekarang hero dia elektrolisis. Kenapa proses elektrolisis ni berlaku? Dalam keadaan lebur ataupun larutan atau aqueous. Kenapa? Sebab ada apa? Kerana ada yang jawab kat saya? Belum.
Kerana ada apa yang Ada bebas tu ion tadi yang bergerak seronok tu? Ada? Yeah, very good. Ada ion bergerak bebas untuk alihkan elektrik. Okay. Right. So bawah. Terbalik je. Okay, yang ni saya nak siapa anak dara? Kejap Tadi kita sampai kat siapa Yang dah tadi. Sekejap saya nak tengok suara siapa. Saya dah dengar suara anak dara saya dah dengar. Sekejap saya nak siapa Kita try. Nisa, Zak. Juju, line okey tak Juju? Saya takut Juju ni saya tahu rumah dia. So saya tahu line kat situ tak elok sangat. Tapi untuk Maxis lah, saya tak tahulah kalau Juju pakai Celcom kot. Area situ mesti Celcom kot. Celcom coverage cantik sikit. Maxis ni tak sangat. Okey. Juju, tahu tak jawapan dia? Kalaulah katakanlah dalam keadaan pepejal, dia lawan je dengan soalan yang nombor 1. Kalau nombor 1 tu, mentol tu menyala sebab ada ion-ion bergerak bebas, dia boleh alihkan elektrik. Kalau dalam keadaan pepejal, maksudnya dalam keadaan pepejal, elektrolisis tak berlaku, mentol tak menyala. Kenapa? Ayat awak sendiri. Dia macam berlawanan dengan jawapan nombor 1. Saya guna Maxis. Okey, Juju. Maxis. Okey. Juju boleh jawab tak? Okey. Alright, saya nak Dafa. Try Dafa. Tiada arus elektrik. Okey. Very good. Tiada arus elektrik disebabkan tiada cas-cas bergerak. So saya tulis sini Tiada arus elektrik kerana tiada ion-ion bergerak bebas. Kerana tiada ion-ion bergerak bebas. Okey, adakah hipotesis diterima? Ya. Okay, apakah kesimpulan lah sekali? Apakah kesimpulan dia? Sebatian ion dalam keadaan yang boleh menjalankan elektrolisis dalam keadaan apa? Lebu dan aqueous. Yes, dalam keadaan lebu dan juga aqueous. Okey, boleh menjalani proses elektrolisis. Manakala sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak boleh mengalihkan elektrik. Awak nampak tak ada satu perkataan dinamakan dia sebagai sebatian ion? Okey. So kita kata plumbum ni, contoh ni tau. Plumbum 2 bromida, ini kita panggil dia adalah sebatian ion. Saya bagi satu tips. Sebatian ion ni tadi yang saya kata, nama dia depan tu adalah logam, belakang tu namanya bukan logam. Contoh, kuprum ni logam, sulfat kat belakang bukan logam. Sini logam, ini bukan logam. Kalau plumbum bromida pun sama, plumbum depan ni ini adalah logam, ini adalah bukan logam. So senang kata elektrolit ni sebenarnya adalah salah satu contoh elektrolit adalah sebatian ion. Dan sebatian ion ni adalah sebenarnya terdiri daripada gabungan logam dan bukan logam. So itu sahaja untuk hari ini. Do you have any question? Oh ya Allah, sorry dah lama sangat ni. Okay, do you have any question? Tak ada So saya jumpa balik awak hari Isnin, InsyaAllah pukul 12. So saya minta maaf sebab ambil masa awak yang lama dan Alhamdulillah untuk kelas yang pertama tajuk elektrokimia, so saya dapat mengajar awak dengan baiknya. So far semua boleh faham tak? Dafa faham tak Dafa? Uzami faham tak? Okey tak? Boleh lah, boleh. Okey cikgu. Boleh lah. Okey, boleh lah. Tak adalah kosong kan? Okay, so itu sahaja. Do you have any question? Ada apa-apa masalah? Tak ada. Tak ada apa-apa masalah? Tak ada. Alhamdulillah. So saya minta maaf dan nak kedua ni. Okay, so itu sahaja. Jumpa balik hari Isnin. Okay, bye everybody. So, Terima kasih cikgu. bye semua. Terima kasih. Saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih sudi bertahan. Thank you everybody. Bye. Bye. Stay off Dah off. Sekejap, saya nak tutup recording.